Baru ni kita baca sampai sekat tu. Sambung baru ni. Terjemah sudah terjemah dah. Hak yang kedua tu tak terjemah. Terjemah dah. Hak yang kedua tu tak terjemah. Iaitu dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Amr bin Al-As bahawa Nabi SAW telah menghantarnya, mengutuskannya untuk memimpin tentera Zatis Salasil. Fa'ataituhu, saya pun pergi kepadanya. Saya lalu bertanya, ayyun nas ahabbu ilaika, siapakah di antara manusia yang paling engkau sayang? Nabi SAW bersabda, Aisyah. Faqultu, saya bertanya, minar rijal, dari kalangan orang lelaki? Qala abuha, ayahnya. Qala faqultu thumma man? Amr bin Al-As bertanya, kemudian siapa? Nabi SAW bersabda, thumma Umar bin Al-Khattab fa'adda rijalan. Selepas itu Nabi SAW membilang beberapa orang. Dengan sanad yang Imam Bukhari meriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika seorang penggembala kambing berada di antara kambingnya, tiba-tiba serigala menerkam kambingnya, lalu mengambil seekor daripadanya. Penggembala itu mencarinya, faltafata ilaihi, lalu serigala itu berpaling kepadanya dan berkata, man laha yawmas sab', siapa akan menjaganya pada hari binatang buas, hari di mana tidak ada penggembala bagi binatang-binatang ternakan ini selain dariku. Dan ketika seorang lelaki sedang mengheret lembu, seekor lembu yang dimuatnya barang-barang di atas belakang lembu itu, faltafatat ilaihi, tiba-tiba lembu itu berpaling kepada orang itu dan bercakap dengannya. Faqalat, lembu itu berkata, aku tidak diciptakan untuk ini, tetapi aku dijadikan untuk lil harth, untuk membajak. Faqala an-nas, orang pun berkata, subhanallah. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya aku percaya kepada apa yang terjadi itu. Aku, Abu Bakar dan Umar percaya dengan apa yang terjadi itu. Diriwayatkan dari Abu Hurairah lagi, katanya, saya telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, ketika aku sedang tidur, tiba-tiba aku bermimpi melihat aku berada dekat satu telaga yang ada padanya timba. Fanaza'tu minha masya Allah, kemudian aku pun mencebok air daripada telaga itu sebanyak yang dikehendaki Allah. Kemudian timba itu diambil oleh Ibnu Abi Quhafah, lalu dikeluarkannya, ditarik timba itu, satu timba atau dua timba, dan pada tarikannya terdapat kelemahan. Semoga Allah mengampuni kelemahannya itu. Thumma istahalat gharban, kemudian timba itu bertukar menjadi timba yang besar. Fa akhadha Ibnu Al-Khattab, Ibnu Al-Khattab pun, yakni Umar, mengambilnya. Maka tidak pernah aku lihat seorang yang handal di kalangan manusia mencebok air seperti cebokan Umar. Hatta daraban nasu bi'atan, sehingga orang ramai menghentikan unta-unta mereka di situ, yakni untuk minum air. Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, katanya Rasulullah SAW bersabda, sesiapa yang menyeret kainnya dengan maksud
apa ni, khuyala, menyombongkan diri. Lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah, Allah tidak memandang kepadanya pada hari kiamat. Abu Bakar pun berkata, sebelah kain saya terseret, kecuali kalau saya menjaganya betul-betul. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau tidak berbuat begitu dengan maksud menyombong, dengan maksud membesarkan diri ataupun menyombong. Qala Musa, kata Musa, yakni Musa bin Uqbah, qultu li Salim, saya berkata kepada Salim, adakah Abdullah ada menyebutkan man jarra izarah, sesiapa yang menyeret apa ni, izar, yakni kain yang dipakainya di bahagian bawah anggota. Qala Salim berkata, lam asma'hu dzakara, saya tidak ada mendengar dia menyebutkan kecuali thawbahu, yakni perkataan thawb, bukan perkataan izar. Mana thawb itu umum lah, kain itu baju ke apa ke, umum. Kalau izar itu mana kain, seperti kita pakai kain pelekat ke bahagian bawah, itu. Jadi dia sebut, Ibnu Umar tidak ada menyebutkan izar itu, tapi dia hanya menyebutkan thawbah. Diriwayatkan dari Abi Hurairah, katanya, saya telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang membelanjakan apa-apa benda, apa sahaja benda, dengan lengkap di jalan Allah, du'iya min abwab, akan diseru dia dari pintu-pintu. Maksud baginda surga, yakni pintu-pintu surga. Wahai hamba Allah, ini bagus, yang ini baik, mana pintu ni baik, masing-masing panggil begitulah. Faman kana min ahli salah, ahli sembahyang akan dipanggil dari pintu sembahyang. Ahli jihad akan dipanggil dari pintu jihad. Ahli sedekah akan dipanggil dari pintu sedekah. Ahli puasa akan dipanggil dari pintu puasa, yaitu babir rayyan, yakni pintu yang melimpah ruah, airnya. Faqala Abu Bakar, Abu Bakar pun berkata, ma ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwab min darar, tidak ada apa lagi masalah kepada orang yang dipanggil dari semua pintu-pintu itu. Yang tentulah tidak ada apa-apa masalah kepada orang yang dipanggil, diseru dari semua pintu itu. Tetapi dia berkata, adakah seseorang dipanggil dari semua pintu itu, wahai Rasulullah? Baginda menjawab, ya, dan aku berharap engkau termasuk di antara mereka, wahai Abu Bakar. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Aisyah, istri Nabi SAW, bahwa Rasulullah SAW wafat. Abu Bakar pada ketika itu berada di sunnah. Ismail berkata, ini perawi ini, dia kata maksud sunnah itu yakni di aliyah. Faqama Umar pun bangkit berkata, demi Allah, Rasulullah tidak mati. Qalat Aisyah berkata, Umar berkata, wallahi ma kana yaqa'u fi nafsi illa dhak, memang aku berasa begitu, yakni Nabi SAW tidak mati. Wala yab'atsannahu Allah, pasti Allah akan membangkitkannya dan memotong tangan-tangan beberapa orang bersama dengan kaki-kaki mereka. Faja'a Abu Bakar pun sampai, dia pun membuka kain tudung jenazah Rasulullah SAW, lalu mengucup baginda seraya berkata, bi abi anta wa ummi, kutubus engkau dengan ayah dan ibuku, engkau telah hidup mulia dan mati mulia. Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, Allah tidak akan merasakan kepadamu dua kali mati sama sekali. Kemudian beliau keluar, lalu berkata, ayyuhal halif, wahai orang yang bersumpah, ala rislik, sebentar, tunggu sekejap, nanti dulu.
Falamma takallama Abu Bakar, apabila Abu Bakar mula bercakap, jalasa Umar. Umar pun duduk. Abu Bakar memuji-muji Allah dan berkata, ketahuilah, sesiapa yang menyembah Muhammad, maka sesungguhnya Muhammad telah pun mati. Dan sesiapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah hidup, tidak mati. Wa qala, dan Allah berfirman, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau akan mati dan mereka juga mati. Engkau itu maksudnya Muhammad lah. Wa qala, dan Allah berfirman, wa ma Muhammadun illa rasul, Muhammad tidak lebih dari seorang rasul. Qad khalat min qablihi ar-rusul, telah pun berlalu beberapa orang rasul sebelumnya. Afa immata, andai kata dia mati ataupun terbunuh, apakah kamu akan berpaling tadah? Sesiapa yang berpaling tadah, maka dia tidak akan memudaratkan apa-apa terhadap Allah. Wa sayajzillahu syakirin, dan Allah akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Qala, kata perawi. Kata perawi, fanashijan nas yabkun, orang ramai pun teresak-esak menangis. Qala, kata perawi lagi, wajtama'atil ansar, orang-orang Ansar berkumpul menghadap Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah. Mereka berkata, biar ada di antara kita seorang pemimpin dan di antara kamu seorang pemimpin. Maka Abu Bakar pun pergi kepada mereka bersama Umar Ibn al-Khattab dan Abu Ubaidah. Umar pun mahu bercakap, tetapi Abu Bakar mendiamkannya, menahannya. Umar berkata, demi Allah, aku tidak bermaksud bercakap, melainkan aku telah menyediakan ucapan yang mengkagumkan aku, ucapan yang sangat baik. Aku bimbang Abu Bakar tidak akan bercakap sampai begitu. Kemudian Abu Bakar bercakap. Rupa-rupanya dia bercakap dengan paling baik, dengan percakapan orang yang paling baik, paling kemas. Faqala fi kalamihi, dalam ucapannya beliau berkata, nahnul umara wa antumul wuzara, kami umara, yakni pemimpin, dan kamu adalah pembantu. Hubab bin Munzir berkata, tidak, demi Allah, kami tidak mahu. Biar ada di antara kami seorang pemimpin dan di antara kamu seorang pemimpin. Tetapi Abu Bakar berkata, tidak, walakinna al-umara, tetapi kamilah pemimpin dan kamu adalah pembantu. Hum, yakni orang-orang Quraisy adalah bangsa Arab yang paling istimewa dari segi kedudukan mereka, dan paling baik keturunan mereka. Fabayi'u Umar, kalau kamu mahu boleh kamu bai'ah Umar ataupun Abu Ubaidah. Umar pun berkata, bahkan kami akan berbai'ah, kami akan berbai'ah dengan engkau. Engkaulah ketua kami dan yang terbaik di antara kami dan yang paling dikasihi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umar pun memegang tangan Abu Bakar lalu membai'ahnya, dan orang ramai pun membai'ah Abu Bakar. Faqala qailun, di antara ramai-ramai itu adalah yang berkata, qataltum Sa'ad bin Ubadah, kamu telah menggagalkan Sa'ad bin Ubadah. Qala Umar berkata, Allah telah menggagalkannya. Qala Abdullah bin Salim riwayatkan dari Zubaidi, kata Abdurrahman ibn al-Qasim, akhbarani al-Qasim, bahwa Aisyah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang, yakni ke atas, yakni pada ketika sakit itu, membuka mata dan memandang ke atas. Kemudian baginda bersabda, baginda berkata, fir rafiqil a'la, di kalangan orang-orang yang terpilih. Salasan, 3 kali. Wa qassal hadis, dan perawi mengemukakan hadis itu seterusnya. Qalat, Aisyah berkata, fama kanat min khutbatihima min khutbatin illa nafa'allahu biha.
Tidak ada khutbah yang ucapan yang mereka berikan, melainkan Allah memberi faedah dengan ucapannya itu. Umar telah menakutkan orang, dan ada di antara mereka itu yang munafik. Faraddahumullahu bidzalik. Dengan ucapan Umar, Allah mengembalikan mereka, menyedarkan mereka. Kemudian Abu Bakar telah menunjukkan kepada orang ramai petunjuk dan memberitahu kepada mereka al-haqq alladhi alaihim, kebenaran yang mesti diikuti mereka. Wa kharaju bihi yatlun, dan mereka keluar dengan membawa kebenaran yang dikemukakan Abu Bakar itu sambil membaca, wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi ar-rusul, hingga kepada asy-syakirin. Dengan sanadnya Imam Bukhari meriwayatkan dari Muhammad bin Al-Hanafiyah, beliau berkata, saya berkata kepada ayahku, ayah saya, siapakah orang yang terbaik selepas Nabi sallallahu alaihi wasallam? Dia menjawab, Abu Bakar. Qala, perawi berkata, qultu, kemudian saya bertanya lagi, kemudian siapa? Qala, yani Ali berkata, Umar. Saya bimbang, saya takut dia akan berkata Uthman. Qultu, maka saya terus berkata, kemudian engkau? Ali berkata, ma ana illa rajulun minal muslimin, saya tidak lebih dari seorang Islam biasa. Saya tidak lebih daripada seorang Islam biasa. Baiklah, kita tengok semula. Ini masih lagi dalam fadail ataupun manaqib Abu Bakar, kelebihan Abu Bakar. Di sini riwayat Abi Darda yang kita baru ini sudah baca tapi belum huraikan. Dia kata, pernah aku duduk dekat Nabi SAW, tiba-tiba Abu Bakar mari dengan angkat kain dia, pasal gaduh, cepat-cepat mari, takut terpijak kain itulah. Jadi dia angkat sampai menampakkan dua lututnya. Jadi saya elok kain tu sampai nampak dua lutut. Nabi SAW pun berkata, tentu sahabat kamu ini dalam kesusahan, dalam masalah. Abu Bakar pun bagi salam. Dia pun ceritalah berlaku sesuatu perkara lah di antara saya dengan Ibnul Khattab. Jadi saya cepat sikit, saya asra'tu ilaihi, saya melakukan sesuatu dengan agak cepatlah, saya bertindak agak cepatlah terhadap dia. Apa tindakan dia tu? Tidak disebutlah sini, mungkin kata-kata ke apakah. Thumma nadimtu, kemudian saya menyesal. Saya pun minta dia supaya mengampunkan saya, tapi dia tidak mau. Dia tidak mau. Sebab itulah saya datang kepada engkau, wahai Rasulullah, kata dia. Rasulullah pun terus kata, dah Abu Bakar mari itu, dia terus kata, Allah mengampunkan engkau, Allah mengampunkan engkau, Allah mengampunkan engkau. 3 kali. Lepas tu Umar pun menyesal juga. Dia pergi ke rumah Abu Bakar, tanya, adakah Abu Bakar dalam rumah? Orang dalam rumah kata tak ada. Dia pun pergi dekat Nabi SAW. Muka Nabi SAW terus berubah, sehingga Abu Bakar takut, bimbang, bubon. Abu Bakar bimbang. Terus Abu Bakar melutut, lutut dua-dua di hadapan Nabi SAW. Dia kata, wahai Rasulullah, saya sebenarnya yang lebih bersalah. 2 kali saya lebih bersalah, kata dia. Tak apalah, mana maaflah ke dia, tak salah marah. Gitulah maksudnya. Lalu Nabi SAW pun bersabda, sesungguhnya Allah mengutuskan aku kepada kamu. Pada ketika itu kamu katakan dusta, dia berdusta. Abu Bakar saja kata dia benar. Wa wasani bi nafsihi wa malih, dan dia membantu aku, menyokong aku dengan dirinya dan harta bendanya. Fahal antum tariku li sahibi, adakah kamu akan meninggalkan untukku sahabatku?
adakah kamu akan meninggalkan untukku sahabatku? 2 kali. Fama udhiya ba'daha, selepas itu Abu Bakar tidak lagi diganggu. Mana di sini nak cerita antara 2 orang sahabat yang lebih. Sayyidina Abu Bakar pun lebih, Sayyidina Umar pun lebih. Bahkan dalam hadis-hadis banyak disebutkan Sayyidina Umar ni nombor 2 lah jatuhnya. Tapi ketika berlaku ni cerita ni adalah berlaku boleh jadi percakapan ke apa-apa ke, jadi berkasar sikit. Jadi Sayyidina Abu Bakar kata kepada Sayyidina Umar, lepas tu Sayyidina Abu Bakar menyesal lah, dia minta maaf, minta ampun. Sayyidina Umar tak sih. Tu cerita. Lalu inilah Sayyidina Abu Bakar pun pergi menghadap Nabi lah. Dia tak sih lah dalam keadaan dia ni bersalah. Umar pun menyesal juga, pergi. Apabila pergi, tengok Nabi SAW nak marah tu kepada siapa? Tentu sekali bukan kepada Abu Bakar di sini. Padahal zahirnya Abu Bakar kata dia lebih bersalah. Dan Abu Bakar cepat sikit kata kepada Umar. Abu Bakar terkeluarlah kata-kata lebih dahulu daripada Umar. Mana Abu Bakar dulu kira-kiranya, dan Abu Bakar pun mengaku dia lebih bersalah nak banding dengan Umar. Walaupun begitu, Nabi SAW marah, berubah muka. Tadi tak berubah masa Abu Bakar pergi tu, tak berubah. Bahkan bila Abu Bakar kata tu, dia pun terus doakan, Allah ampunkan engkau, Allah ampunkan engkau 3 kali. Bila Umar mari tu, dia muka dia berubah. Abu Bakar tahu dah. Bila tengok muka Nabi SAW berubah macam tu, dia nampak Nabi SAW marah lah. Dia bimbang lah, takut-takut nanti berat pula kena Umar ni. Terus dia melutut, rakyat dia yang bersalah, dia yang lebih salah. Nabi SAW pun kata, ini kedudukan, walaupun mungkin Abu Bakar salah lah, mungkin Abu Bakar salah sungguh, sebab dia cepat dulu kata kepada Umar tu, tetapi orang yang seperti ini perlu kita maafkan. Hak tu hak Nabi SAW tu. Orang yang macam ni perlu kita maafkan, perlu kita telan lah. Kalau ada hak pahit, hak tak molek daripada dia tu, perlu kita terima dan sabar. Sebab apa? Ada segi kelebihan. Dulu memeluk agama Islam pun beza dah. Seperti kita maklum, Sayyidina Umar jauh kemudian lah nak banding dengan Sayyidina Abu Bakar tu. Jadi ketika Allah SWT utuskan aku kepada kamu, semua kamu kata dusta. Nabi SAW ni pelawak. Tapi Abu Bakar seorang, dia kata dia benar, dia benar. Lepas tu dia mengorbankan pula, bagi pula segala-galanya. Bukan setakat diri dia untuk agama ni, tapi harta benda dia juga. Jadi adakah kamu nak biat untukku, sahabatku? Yani adakah kamu tidak akan ganggu lagi sahabatku demi aku, yani kerana aku? Itu makna dia. Fahal antum tariku li sahibi? Mana adakah selepas ini kamu tidak akan biarkan sahabatku, tidak akan apa-apakan sahabatku? 2 kali. Mana dengan cara begitu pun tak boleh. Selepas tu Abu Bakar tidak lagi diganggu. Apa-apa pun orang terima saja. Selepas tu. Kemudian di sini menunjukkan lebih Abu Bakar tu begitu istimewa. Padahal Umar tu istimewa dah. Kemudian riwayat daripada Ammar bin Al-As. Ammar bin Al-As adalah salah seorang pemimpin orang Quraisy, tetapi dia memeluk agama Islam, walaupun lewat, tidaklah lewat benar. Bukanlah pada masa Fatih Makkah, sebelum pada itu lagi. Dan Nabi SAW pernah menghantar dia jadi pemimpin, jadi kepala, jadi panglima perang Zatis Salasil. Dia pun pergi tanya. Jadi kira-kiranya pilih dia ni buat apa? Biasanya dia tahu Nabi SAW ni kalau dia pilih orang, dia kenal kepada orang tu, dia sayang kepada orang tu. Walaupun hak dia pilih tu boleh menyebabkan mati. Pilihan tu misalnya pilihan untuk pergi perang. Kalau hak Nabi SAW pilih tu sahabat faham, istimewa lah tu, dia kenal kepada orang tu. Tidak mesti pilih tu pilih untuk nak bagi sesuatu yang menyenangkan, menyukakan. Tak mesti. Dari segi zahirnya walaupun perkara tu tidak menyukakan, pergi perang pun kalau pilih tu dia berasa ada sesuatu. Dia pun pergi tanya, ayyun nas ahabbu ilaik. Sebab apa? Muka dia ni pun musuh ketat Nabi SAW juga sebelum pada Islam tu. Siapakah? Dia tanya, nak tanya. Biarlah tidak boleh nombor 1 pun, tapi nak tahulah
Nabi pilih dia ni, adakah Nabi SAW sayang kepada dia? Dia pun tanya, siapakah orang yang paling kau sayang? Nabi SAW kata Aisyah. Sebab kalau sayang, kasih, cinta ni biasanya orang perempuan lah. Orang perempuan, kalau orang tu sudah beristeri, bini dia, bini dia, kemudian bini dia tu ramai, sebutlah. Lepas tu dia tanya, kalau di kalangan lelaki, dia kata ayahnya. Yang ni ayahnya tu Abu Bakar. Mana Abu Bakar ni paling dikasihi oleh Nabi SAW. Kemudian dia tanya lagi, lepas tu siapa? Lepas tu Umar. Lepas tu Nabi SAW bila beberapa orang lagi. Maknanya dia tu tak nampak duduk mana. Dia nak cerita. Padahal dia ni hebat ni, Ammar bin Al-As ni. Dan dia lah yang bawa Islam ke Mesir. Mesir tu sampai sekarang ni Islam, dia lah yang pergi takluk Mesir. Kemudian besar, begitu besar jasa ni. Tapi dia ni tak tahu mana lah mana nak cerita sini. Tak tahu mana. Dia duduk berasa dia lebih. Rupanya tidak. Orang lain bila berjujuk orang lain, dia tak tahu mana. Setara tu lah. Nak ayatnya Abu Bakar ni di atas sekali. Tu naknya. Kemudian hak cerita hadis Abu Hurairah tu, iaitu pernah orang cerita. Abu Hurairah cerita, kata dia, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan, Nabi sallallahu alaihi wasallam cerita. Ketika seorang penggembala sedang menggembala kambing dia, sedang menggembala kambing dia, tiba-tiba serigala mari igak sekor kambing dia, buat lari. Penggembala saat ni kejar cari-cari, serigala tu boleh catch. Dia kata tak apalah, hari ni kamu sibuk nak cara, tapi bagaimana dengan hari binatang buas, kata dia. Di mana tak ada orang nak cara dah kepada binatang ni. Cara kepada binatang ni pokok kita lah, kata dia. Pokok serigala, pokok buah tu. Nak mana? Ni. Lepas tu seorang lagi duduk eret unta, eret lembu. Dia muat barang atas lembu. Lembu tu kecil. Orang pun kata subhanallah. Nabi SAW kata, aku terima, aku Abu Bakar, Umar, terima, boleh terima. Mana perkara-perkara yang pelik seumpama itu kalau berlaku, tidak mustahil. Allah SWT nak tunjukkanlah, nak menyedarkan orang, yang kadang-kadang terlalu sibuk sangat cara kepada harta benda dia, apa-apa benda dia, kadang-kadang buat tak kena, sibuk sangat, lepas tu mati belakang. Tak ada lah nak cara, tak ada sampai kiamat, lepas tu siapa dia nak cara? Kadang-kadang tak pandai-pandai cara ke ayam itik, kita kata cara kepada kerja, begitu sungguh sekali, tiba-tiba mati juga. Lepas tu siapa dia cara? Ni hak binatang ni, nak ceritanya binatang ni bercakap. Nabi SAW kata, saya boleh terima, saya percaya, saya Abu Bakar dan Umar. Dia tak sebut orang lain. Mana kalau benda pelik tu, kalau benda tu dia kata saya percaya, Abu Bakar dan Umar percaya. Nak ceritanya dua orang ni penting. Dan dua orang ni, kalau hak Nabi SAW percaya, dia tidak tidak bantah, tidak tolak, tidak ragu-ragu, terus terima. Itu makna sampai ke situ. Sayyidina Umar ni pun, walaupun di peringkat awal ni tidak seperti Sayyidina Abu Bakar, tapi kemudiannya kedudukannya begitu tinggi, iman dia tu. Jadi hak tu hendaknya. Jadi hak ni cerita ni bila? Cerita ni cerita dekat kiamat. Dekat kiamat. Nabi SAW cerita benda akan datang. Orang terkejut. Mungkin orang tidak percaya, tapi aku percaya benda tu. Aku Abu Bakar dan Umar. Walaupun benda tu tak ada lagi. Ini hadis ini menunjukkan ada kalanya kadang-kadang Allah Subhanahu Wa Taala nak tunjuk kepada orang, dia tidak nantilah mana, dia boleh tunjuk benda-benda yang pelik, boleh berlaku.
Dan bagi orang yang nak mikir, padam mikir dengan tu. Padam mikir dengan tu. Nak dapat benda ni tidak semesti dia beramal molek ke, baik ke, lebih ke daripada, tak mesti. Allah SWT nak tunjuk ni, nak kita kata kasyaf lah, nak buka rahsia dia. Kadang-kadang saja orang biasa pun dia buka. Ada berlaku cerita betul ni, adalah sebab kita ni juga dia beri pelaga ayah dulu, beri pelaga ayah siapa, kilik ayah siapa, kapung. Satu kali tu dia bawa ayah tu, nampak api, ayah tu api, jadi api. Dia lepas ayah jadi api. Mula-mula dia tak cara sama ayah, tak cara gap. Lepas pada tu jadi orang yang taat, pergi balas semacam. Itulah manusia biasa ni setara tu ya. Kalau dia tengok benda-benda boleh benda tu boleh berlaku. Allah SWT nak tunjuk kepada seseorang ni boleh berlaku, macam-macam boleh jadi. Macam-macam boleh jadi. Ada seorang lagi hebat juga, dia pergi ke Mekah, depan Kaabah tu dia minta doa dengan Tuhan. Dia orang ngaji tinggi lah, orang ngaji tinggi, orang kita je ngaji tinggi, bijak lah, saintis lah juga kalau di kalangan kita. Dia pergi minta biar Allah SWT tunjukkan kepada dia kebenaran. Dia yakin dah Islam dah, dia pergi Mekah tu, tapi nak biar tunjuk kepada dia kebenaran. Lepas pada tu, selalu lepas pada tu, telinga dia ni bunyi semacam bunyi orang duk berzikir, subhanallah, alhamdulillah, macam-macam duk kata, bunyi semacam. Dia pergi mana tidur pun bunyi lagi. Pergi dalam bilik air pun dia bunyi, dia seorang tu bunyi, tak tahu, orang tak tahu mana. Siapa dia naik kapal terbang balik, naik atas kapal terbang ni minta doa dengan Tuhan, ya Allah minta biar hilang lah. Pasal apa? Dia pun pening juga jadi. Pening juga. Bila dia minta doa tu hilang tu. Tak ada lah. Pelik. Benda pelik. Allah SWT nak tunjuk boleh benda-benda macam tu. Itu pun cerita benar juga. Cerita benar juga. Dia nak tunjuk boleh dalam apa bentuk sekalipun. Dalam bentuk binatang kau nampak pelik, dalam bentuk apa-apa saja dia boleh tunjuk. Biasanya kepada orang biasa ni, kalau dia tunjuk benda-benda gitu, dia jadi berubah. Sebab dia orang biasa ni, dia benda-benda lagu itulah yang menyebabkan dia ni jadi berubah tu. Tapi kalau orang mengaji tak mesti, tak ada waktu pun dia serupa dah, setara tu ya dia. Kalau tunjuk pun setara tu juga, sebab dia buat tu molek dah ya gitu. Tak ada lebih dah. Tapi kalau orang biasa kadang-kadang jadi tidak seimbang apabila nampak benda-benda begitu, jadi tidak seimbang. Jadi hak ni nak cerita, kita nak cerita sininya Nabi SAW kata Abu Bakar dan Umar tu dia sebut sekali dengan dia selalu. Kalau benda-benda pelik lagu tu boleh berlaku. Seterusnya ni kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, Nabi SAW mimpi tengok duduk dekat telaga. Dia pun cebok air, cebok lah sebanyak mana yang Allah SWT nak. Ia ditakdirkan oleh Allah SWT daripada dia tu sendiri cebok. Lepas pada tu Abu Bakar cebok dua timba tu pun tidak kuat mana. Semoga Allah mengampunkan nya pada kelemahannya itu. Jadi di sini bukan menunjukkan kelemahan kecuaian apa tidak, tapi maknanya dari segi hasil dia tu tidak banyak lah, sebab ringkas. Bukan ada salah ke apa, tak ada. Kemudian timba tadi bertukar, jadi timba kecil jadi timba besar. Umar pun pergi. Tak pernah saya tengok orang yang handal, orang yang hebat seperti itu dalam mencebok air. Cebok banyak cebok air tu sehingga orang mari unta, lembu masing-masing. Sebab orang dia kan payah air kan. Kalau nak berhenti, nak menetap di mana-mana tempat tu, dia tengok air dulu. Waktu hak nombor satu sekali. Jadi bila ada air tu pergi duduk situ, tetap duduk situ. Masing-masing bagi minum kepada unta dan kepada diri sendiri, kepada keluarga, puas. Jadi ini hak Nabi SAW mimpi gapo tengok semua ni dalam kenyataannya telah berlaku. Memang betul begitu. Sebab Sayyidina Abu Bakar mengata hanya 2 tahun lebih. Jadi 2 timba lebih. 2 timba. Sayyidina Umar lama,
dan kesan dia tu luas. Manfaat dia tu kepada orang luas. Ada pun Sayyidina Abu Bakar, sebab apa dia tak ada nak pergi keluar. Dia duduk menghadapi hak dalam dengan puak-puak yang murtad gapo ni. Sayyidina Umar, dia telah menguasai negeri-negeri yang bukan Islam lagi. Dan kemakmurannya tidak terkira lah. Kemakmuran, kekayaan orang-orang Islam selepas dia tu. Sebab itu kita tengok pada muka surat ni, kitab ni lah, pada muka surat 519 Hasyiah nombor 13, dia kata Abu Bakar mati pada 8 hari terakhir dari bulan Jumadal Akhirah. 8 hari terakhir dari bulan Jumadal Akhirah pada tahun 13 Hijrah. Ini bermakna khilafah dia, pemerintah dia 2 tahun 3 bulan dan beberapa hari. Jadi isyarat dalam hadis ini jelas. Ni bukan seorang sahabat tahu ni, ramai ni sahabat tahu ni. Nabi SAW cerita, tengok betul. Selepas tu berapa ramai lagi sahabat yang tidak mati. Selepas pada tu tengok Nabi SAW kata tu betul. Sayyidina Umar pula begitu lama dan begitu banyak sekali manfaatnya kepada orang Islam. Sini cuba kita tengok Hasyiah nombor 7 dalam kitab ni. Sebab dia ada cerita ni. Hasyiah nombor 7. Tak apalah tu. وهذا مثل ضربه في ولاية أبي بكر وعمر بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ini adalah satu perbandingan yang Nabi SAW tengok di dalam mimpi dia, itu merupakan perbandingan kepada pemerintahan Abu Bakar. Satu isyarat lah kepada pemerintahan Abu Bakar dan Umar selepas Rasulullah SAW. Itu tersebut dalam Kirmani. Dan adapun kata Nabi SAW, wallahu yaghfiru lahu, semoga Allah mengampunkannya. Ini bukan makna mengurangkan, merendahkan Abu Bakar, dan tidak ada pula isyarat di sini, isyarat kepada Abu Bakar yang ada melakukan apa-apa dosa ke apa. Tidak. Ini sudah jadi percakapan dalam percakapan orang. Biasalah Imam Nawawi kata, yang mana mafhum dia tu kita tidak boleh pakai mengikut zahir dia. Adapun orang lain selain daripada Imam Nawawi, dia kata hadis ini juga menunjukkan bahawa Abu Bakar tu tak lama hidup selepas Nabi SAW. Tidak lama. Satu, menunjukkan 2 timba tu dia cabut. Yang keduanya, Nabi SAW minta ampun untuk dia. Minta ampun tu bukan makna menunjukkan dia salah ke apa. Mudah-mudahan dia pergi daripada dunia ni dalam keadaan yang bersih, suci, daripada apa-apa kekurangan, kelemahan, dosa dia kalau ada. Itu makna isyarat kepada qurbi wafati Abi Bakar. Ini sama seperti firman Allah SWT kepada Nabi SAW, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Jadi Allah SWT suruh Nabi SAW bertasbih, memuji Tuhan dan beristighfar. Istighfar, apa makna istighfar? Sayyidina Abu Bakar, Ibnu Abbas dan lain-lain seperti yang kita sudah jumpa dah sebelum pada ni, faham daripada ayat ni, surah ni tu, bahawa Nabi SAW tak lama lagi nak mati. Sebab tu ya Allah SWT suruh istighfar. Jadi begitu juga Nabi SAW beristighfar untuk Abu Bakar sini adalah isyarat bahawa Abu Bakar tak lama akan hidup selepas pada dia. Tak lama. Itu. Ini molek. Jadi apakah kita kata dah Allah SWT suruh Nabi SAW diistighfar, apakah kita akan menganggap bahawa Nabi SAW itu ada dosa? Tak boleh kita kata lagu tu. Supaya juga Sayyidina Abu Bakar pun tidak semesti apabila Nabi SAW minta ampun untuk dia tu maknanya dia ada dosa atau banyak dosa ke? Tak mesti. Bahkan itu adalah isyarat kepada hampir mati. Dan sebaik-baiknya, ini menunjukkan ayat ini, surah apa nama ni, Fath. Dan hadis ini menunjukkan bahawa orang yang dekat nak mati itu eloknya dia beristighfar banyak-banyak. Kalau boleh dosa dia tu terhapus. Dengan sebab itulah takdir Allah SWT
buat sunnatullah, biasalah. Kita tengok jadi perkara biasa. Sebelum orang tu mati, kadang-kadang dia sakit dulu lama. Itu hak biasa kebanyakan. Dan sakit itu sebenarnya bagus. Dengan sakit tu, dalam hadis kita sudah jumpa dah, Allah SWT mahu menghapuskan dosa dia sebenarnya. Mahu menghapuskan dosa dia dengan cara bagi sakit, bagi penderitaan itu. Itu pun satu bentuk Allah SWT nak mengampunkan dosa dia tu. Jadi ini ayat ini isyarat kepada Nabi SAW itu hampir wafat. Boleh jadi juga hadis ini menunjukkan dengan Abu Bakar tu cebok 2 timba saja. Ini mengisyaratkan kepada apa dia kata? Sedikit berlaku penaklukan di zaman pemerintahan Sayyidina Abu Bakar itu. Dan ini tidak ada kena-mengena dengan kelemahan dia ataupun kekurangan dia, tidak. Tetapi kerana ringkas masa pemerintahan dia tu ringkas. Begitu. Apa? Jadi kelebihan Sayyidina Abu Bakar di sini, dia ada ringkas masa dia. Walaupun begitu Nabi SAW doakan istighfar untuk dia. Jadi orang yang Nabi SAW sendiri minta Tuhan ampunkan dosa dia, bagaimana keadaan orang itu? Tentu orang itu orang yang istimewa, tentu orang itu orang yang bersih, itu hendaknya. Di sini. Kemudian diriwayatkan dari Abdullah bin Umar, Nabi SAW pernah bersabda, sesiapa yang mengheret ataupun menyeret kain dia dengan sombong, khuyala, Allah SWT tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Tiba-tiba Abu Bakar pun kata, dia kata kain saya ni sebelah, biasanya sebelah kain dia ni labuh sebelah, kata dia. Kecuali kalau tak sewi labuh lagu tu, kena jaga berjuru benar lah. Nabi SAW kata, tidak, itu kau tidak lagu tu, kau tidak maksud tu. Mana kau tidak khuyala. Hadis ini menunjukkan bahawa labuh kain menunjukkan sombong ke apa tu tidak mesti, bukan suatu perkara yang mesti. Apa yang disebutkan oleh Nabi SAW ni ada kaitan dengan zaman dia, masyarakat dia, yang nak menunjukkan kesombongan, kebesaran mereka, iaitu dengan pakai kain labuh-labuh pada masa itu. Tapi tidak semestinya dengan melabuhkan kain itu terus kita boleh kata orang itu sombong. Seperti mana dalam hadis ini, Sayyidina Abu Bakar labuh juga kain, tapi dia tidak ada maksud tu. Walaupun di zaman yang sama, tak ada maksud, tak apa. Begitu, satu perkara. Yang kedua, kita kena tengok orang ni, kalau dia tu orang lebih, orang pandai, kalau nampak dia ni buat sesuatu yang serupa dengan orang yang tidak molek lah, kita kata orang yang tidak molek, kita jangan sangka buruk terhadap dia. Pada masa tu orang pakai kain labuh ni tak molek, Sayyidina Abu Bakar pun pakai kain labuh juga. Mana kita tak boleh kata dia tak molek. Sebab apa? Dia pakai tu bukan dengan maksud seperti orang lain pakai. Tak boleh kita serupakan dia tu dengan orang lain, tak boleh. Kena beringat. Boleh jadi dia ada maksud lain, ataupun tak ada apa-apa maksud, jadi kebiasaan dia. Mana tak apa kalau tidak begitu. Jadi maksud sebenarnya Nabi SAW nak menghapuskan kesombongan atau kebongkakan, takabur orang-orang di zaman itu. Dan salah satu caranya iaitu dengan mengatakan menghapuskan hal ini. Padahal sebenarnya dalam hadis yang lain tidak sebut kain saja labuh. Misalnya dalam Hasyiah nombor 9, cuba kita tengok, tidak khusus dengan kain ataupun apa-apa. Ini tersebut dalam Abu Daud, Nasai dan Ibnu Majah, riwayat daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, bahawa Nabi SAW bersabda, al-isbal fil izar wal qamis wal imamah man jarrash minha syai'an khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. Isbal itu yakni menampakkan kesombongan, kebesaran itu ada pada kain, pada baju dan pada serban. Dan sesiapa yang menarik
Mana-mana sesuatu daripada yang tersebut itu dengan maksud menunjuk-nunjuk, dengan maksud menyatakan kesombongannya, kebesarannya. Allah SWT tidak memandang kepadanya pada hari kiamat nanti. Hadis ini menunjukkan bahawa tidak maksud kain ke ataupun baju, tidak, apa-apa sajalah, apa-apa saja. Bahkan hak tak ada di zaman Nabi SAW pun, misalnya spek, kita kata spek, hak tak ada zaman Nabi SAW. Kalau orang itu pakai spek dengan maksud belagak, tak boleh. Tapi kalau pakai spek dengan maksud untuk cerah mata, apa aja kita kata. Tetapi orang pakai ni macam-macam kan, orang pakai ni macam-macam. Waktu kita kena tanya dia lah, maksud dia ke mana. Kalau maksud dia tu tak molek, kalau dia tak royak pun dengan sendiri tu hak kira dia tak royak. Tak mesti dia royak. Dan Allah SWT tahu sekarang ni kita berhadapan dengan Allah SWT. Sifat sombong tu Allah SWT tahu hak dalam hati kita. Nak besar ke diri, nak menunjuk tu Allah SWT tahu. Jadi kalau kita tak royak ke orang, kita susuk orang tak, kita tak sebut pun, Allah SWT tahu juga. Jadi kita berhadapan dengan Allah SWT. Supaya Allah SWT pandang kepada kita di hari akhirat nanti, maka jangan ada sifat sombong itu, sifat besar ke diri itu, dengan apa cara sekalipun. Tidak khusus dengan kain, tidak khusus dengan kain. Maksud pandang di sini, orang hak jahat tu Tuhan pandang juga, pandang dengan pandangan rahmat. Pandang dengan pandangan rahmat, itu maksud tidak pandang. Pandang dengan murka lah, dengan marah, pandang juga. Seterusnya hadis ini nih, ada sesiapa yang membelanjakan apa-apa saja di jalan Allah, min syai'im minal asya', dia sebut min 2 kali. Man anfaqa zawjain min syai'im minal asya', itu menunjukkan apa-apa saja, apa saja, besar kecil belah mana-mana benda pun, kalau di jalan Allah, untuk agama Allah, dengan sempurna lah. Tapi zawjain maksud itu sepasang itu maksudnya dengan sempurna. Mudahnya kalau kita bui kambing itu sepasang, barulah dia boleh anak, barulah dia senang. Kalau tidak dia kena cari pula ibu, kalau dia kena cari pula bapak pula, habis piti pula dia orang sesak. Jadi kita bui itu bui biar sempurna selalu. Gitu maksud. Itu kalau hak sampai dulu, sampai sekarang pun ada juga. Kalau kita nak bagi mutu kau orang, hak semoleknya bagi bubus sekali dengan minyak selalu. Itu maksudnya bagi dengan sempurna tu. Bubus sekali dengan minyak, bukan bagi mutu saja, bagi sekali dengan minyak, untuk jalan Allah. Begitu. Ya, bagi dengan sempurna, dengan lengkap. Apa-apa benda tu bagi dengan lengkap. Bukan tidak lengkap, susah pula dia kena cari pula nak melengkapkan barang yang kita bagi tu. Bagi dengan lengkap. Dia akan disuruh daripada pintu-pintu. Yang ni pintu syurga disebutkan, pintu syurga. Wahai hamba Allah ni, molek, mari sini, masing-masing panggil. Ahli semaya akan dipanggil dari pintu semaya, dan lain-lain disebut. Sayyidina Abu Bakar kata, min darurah di situ, ma ala hadha alladhi yud'a min tilkal abwab min darurah di sini dengan makna darar, min dararin, min darurah min dararin. Dalam hasyiah pun ada sebut gitu, yaitu orang yang dipanggil dari semua pintu itu tak ada apa-apa masalah dah, dia kira-kira aja tak ada masalah dah orang lagu ni. Kalau daripada semua pintu dipanggil dia ni, disuruh dia ni, kira-kira tak ada apa masalah. Tapi ada kok? Zainal Abu Bakar kata, orang yang akan dipanggil lagu tu, Nabi SAW kata, adalah, dan aku berharap engkau termasuk dalam orang tu. Tuhan tu kelebihan Abu Bakar lah. Orang lain dia tak ada sebut, dia sebut Abu Bakar, dia sebut Abu Bakar. Pasal apa dia sebut Abu Bakar? Sebab Abu Bakar ada buat belakang lah. Kalau bui sesuatu, bui dengan sempurna. Puasa, ahli puasa juga dia. Semaya, ahli semaya juga dia. Sedekah, ahli sedekah juga. Kalau nak kata dalam Islam ni apa, gapo ke amalan yang besar-besar, dia buat belakang. Nah, sabarlah. Kalau Nabi SAW mengharapkan dia ni akan dipanggil daripada semua pintu, begitu juga tidak nanti dia, kita pun kalau buat belakang.
Ini menunjukkan Islam ni hak dia naknya Islam dalam semua segi. Maksud bukan dalam satu perkara saja. Walaupun satu perkara tu pun kalau kita buat kita tidak mampu buat lain, itu pun kelebihan dah. Tapi kalau boleh buat semua, waktu lebih baik lagi. Buat semua. Sembahyang pun molek, puasa pun yalah juga, buat juga. Mengaji pun mengaji. Macam-macam lah kita buat belakang. Dan kita nak buat belakang tu, dia kena kita ada persediaan belakang. Kalau kita nak buat sedekah lah ke mana kalau kita sesak? Maknanya kita kena kaya dulu. Nak pergi perang lah ke mana kalau kita ni letih, kalau kita ni lemah. Maknanya dengan sendiri maknanya dia nak ajar kita, nak suruh kita melengkapkan diri kita, biar jadi kuat. Begitulah seterusnya yang lain-lain. Kurang-kurangnya kalau dalam semaya nak lama semaya, nak lama lagu mana semaya, dah tak ingat Quran. Panjang-panjang ni baca tu panjang, dah tak ingat nak baca ke dia. Pendek je keluar Allah sajalah jadi. Jadi nak jadi ahli semaya lagu mana? Boleh kalau kita baca qul ya ayyuhal kafirun, qul huwallahu ahad sama. Dua rakaat tu baca hak tu boleh. Tapi hak lebih moleknya, sebab itu kita kata persediaan tadi. Mana Abu Bakar ni ada belakang, dia buat belakang. Dan hak itulah bagi kita orang Islam yang sempurna. Hak itulah cara Nabi SAW pun lagu tu, bukan mana gitu, tidak. Kalau lagu tu akan dipanggil daripada satu pintu lah, tak ada kelebihan. Seterusnya riwayat daripada Aisyah isteri Nabi SAW bahawa Rasulullah mati. Abu Bakar pada ketika itu duduk di sunnah. Inilah yang orang kata baru ni, kita kata macam mana pula pintu rumah Abu Bakar tu ada pula dekat masjid, sedangkan rumah dia di sunnah jauh tu. Orang pergi royak ke dia mari. Baru ni kita sudah royak dah. Tidak semesti orang kalau ada rumah sana tu rumah sini tak ada, tak mesti. Cuma pada ketika itu kebetulan dia tidak duduk di rumah dekat, dia duduk di rumah jauh. Apalagi isteri dia bukan seorang, Sayyidina Abu Bakar, bukan seorang. Jadi tak timbul masalah tu saja, tak mengelirukan saja ya. Di sun ataupun dipanggil juga dia Aliyah. Umar berkata, jadi Umar ni jadi macam hilang fikiran. Pasal apa dia? Dia apa ni? Berasa berat lah dengan perpisahan Nabi SAW. Sebab itu dalam riwayat yang lain dia kata dia baca ayat Quran itu, tapi macam dia lalu, dia tidak baca innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Pasal apa? Pasal dia terlalu sayang. Begitulah kata ulamanya, terlalu sayang kepada Nabi SAW. Terlalu nak Nabi SAW itu ada bersama dia. Kalau boleh biar dia mati dulu. Begitulah keadaan orang sayang. Jangan dia tengok orang tu mati, biar orang tu tengok dia mati dulu. Mana dia sanggup berkorban lah kerana orang tu. Begitu. Tetapi itu tak kena lah. Ke mana-mana pun nampak kelemahan dia tu. Orang ni kadang-kadang kalau lah dia tu nampak kuat gagah backing, kadang-kadang dia tidak semua segi kuat, ada kelemahan dia, sudut kelemahan dia tu dari segi jiwa pun. Tapi kadang-kadang orang tu nampak tenang, tidak nampak backing, tidak. Tapi orang tu setengah-setengah tempat dia lebih kuat. Macam Sayyidina Abu Bakar di sini. Macam Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Abu Bakar tidak hilang fikiran dia. Bila orang ajak dia pergi, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar duduk sibuk, duduk kata ke orang. Siapa-siapa kata gini, jaga. Siapa-siapa kata Nabi SAW mati, jaga. Dia duduk kata gitu, Sayyidina Abu Bakar pun pergi. Begitu masuk, dia pun buka, dia pun kucuk Nabi SAW, dan dia kata, sumpah dia kata. Lepas pada tu dia pun pergi. Wahai orang yang bersumpah, demi Allah, kata dia tadi, demi Allah. Sayyidina Umar kata, wahai orang yang bersumpah, nanti dulu, kata dia, nanti dulu. Bila Abu Bakar bercakap, Sayyidina Umar duduk. Sini nampak kehebatan Sayyidina Abu Bakar. Orang lain tidak boleh meredakan Umar, tetapi Abu Bakar pergi, dia bercakap, Umar duduk, tak kata apa. Dan dia bagi tu ayat-ayat hujah-hujah dia tu kemas. Jadi terbuka fikiran. Hak hilanglah kesedaran tadi tu kita kata tu, jadi sedar. Dia tidak hilang fikir, padahal dia sayangnya kepada Nabi SAW tu setara mana tak terkira lah sayangnya. Apa saja dia sanggup.
kurbankan untuk Nabi SAW. Tapi dia tidak hilang kesedaran itu tak ada. Dia kata, sesiapa yang menyembah Muhammad sudah mati. Terang dia kata, Muhammad mati. Sesiapa yang menyembah Allah tu tidak matinya. Allah tidak mati. Allah tu hidup, yang bersifat dengan hayy, hidup, sentiasa hidup, tidak mati. Allah telah berfirman dalam Quran, innaka mayyitun. Innaka tu dia isyarat kepada siapa? Kau tu Nabi lah. Ini siapa dalam masa dia? Maknanya jelas kan dalam ayat Quran. Dia mari lagi, Muhammad itu tidak lebih daripada Rasul. Sebelumnya pun sudah berlalu Rasul, mati belaka. Maknanya nak cerita gitulah. Kalau dia ni mati ataupun dia terbunuh, apakah patut kamu berpaling tak ada? Kalau berpaling tak ada pun, ni sudah adalah ayat ni, sudah ada isyarat ni. Maknanya ada segelintir orang yang murtad, wal'iyadzu billah. Sesiapa yang berpaling tak ada, falan yadurrallaha syai'ah, dia tidak akan memudaratkan, merugikan apa-apa Allah. Dia tidak akan memudaratkan sedikit pun terhadap Allah. Tidak akan terjejas. Mana agama ni tidak akan terjejas dengan dia tu berpaling tak ada. Tak cara lah siapa. Dia baca ayat tu, orang lain-lain pun terisak-isak lah, menangis semua. Perawi ni kata, orang Ansar pun pergi jumpa dengan ketua dia Sa'ad bin Ubadah di Saqifah Bani Sa'idah, tempat berkumpul lah, tempat bertemu di satu balai tempat bertemu. Mereka pun kata, biar di antara kita ada seorang ketua, di antara kamu ada seorang ketua, duk bicara pokok dia. Duk bicara ni hak mana tak tahulah, hak mana tak tahu. Abu Bakar pun pergi bila orang cerita ni ada duk bicara ni, pergi. Dalam riwayat lain pada ketika itu Abu Bakar duduk tengah uruskan Nabi SAW ni, dan Nabi SAW mati ni macam mana, bicara lah. Duduk dekat Nabi SAW belakang, Umar ke apa. Lepas tu bila orang mari cerita ni, kata duduk bicara benda-benda ni, dia pun pergi. Umar pun nak bercakap. Sebab apa? Dia cadar dah, dia pergi tu boleh jadi bila dia berjalan tu dia fikir hak sedap, dia nak beri hak sedap. Dia berasa dia takut kalau Abu Bakar bercakap tidak sesedap tu. Dia berasa tiba-tiba Abu Bakar bercakap ni, Abu Bakar suruh dia biar dia kecek. Rupa-rupanya Abu Bakar lebih lagi daripada hak dia. Sedapnya, memuaskan hati orang ramai tu bercakap. Abu Bakar kata, nahnul umara wa antumul wuzara. Kami ni pemimpin dan kamu pembantu. Tu konsep tu, kamu pembantu. Kalau kita tengok mana dari segi sejarah Nabi SAW, Nabi SAW termasuk dalam muhajirin. Dia pergi ke Madinah, Nabi jadi apa? Jadi pemimpin. Orang Ansar lah, dalam istilah yang lain wuzara, pembantu, pembela. Begitulah juga seterusnya. Sebab apa? Sebab perkara ni dia perkara berkaitan dengan politik semasa. Sebab tu dia disebut hum awsatul Arab. Orang Quraisy ni adalah orang yang paling baik, mana diterima oleh masyarakat orang Quraisy. Tapi kalau orang lain naik jadi ketua nombor 1, susah orang tak terima, jadi masalah dalam masyarakat. Gitulah maksud dia kecek tu, bahasa tu reka. Mana kena ambil kira belakang benda-benda ni. Selain daripada Nabi SAW sendiri itu dari kalangan muhajirin, dia jadi pemimpin, Pak kamu sebagai pembantu. Selain daripada tu, kita kena tengok pula latar belakang masyarakat ni. Dia boleh terima orang Quraisy, tapi kalau orang Ansar, dia tidak orang Quraisy, akan timbul banyak masalah nanti. Gitulah. Mana kalau kita nak hurainya. Jadi asalkan Quraisy tak apa dah. Asalkan Quraisy. Kalau kamu nak bai'ah kepada Umar, bai'ah kepada Abu Ubaidah, padahal sudah banyak dah isyarat tadi pun isyarat dah. Saya nak Abu Bakar ya ambil timba tu, isyarat dah banyak isyarat tu. Tapi saya nak Abu Bakar merendah diri lah. Nak ceritanya asalkan orang Quraisy, itu syarat hak Nabi SAW suruh jaganya. Asalkan orang Quraisy, terutama pada masa tu, perlu dijaga. Apa ni? Jadi kamu pilih lah Umar ni, ada Umar orang lebih juga, orang Quraisy lebih,
Muhajirin. Muhajir masuk dalam Muhajirin Abu Ubaidah. Umar kata mana boleh, tak, kami nak bai'ah kepada engkau, kata dia. Nak bai'ah kepada engkau. Nak bai'ah kepada Abu Bakar. Tak sih nak bai'ah ke dia. Sebab apa? Umar kata, anta sayyiduna, engkau ketua kami, wa khairuna, dan yang terbaik di antara kami. Kalau nak orang Quraisy, nak orang Muhajirin, Quraisy dah, Muhajirin dah, yang terbaik di antara Muhajirin siapa? Ni Umar tahu, faham benda ni. Wa ahabbuna ila Rasulillah, dan yang paling dikasihi oleh Rasulullah di antara kami engkau lah. Macam mana nak suruh lantik orang lain? Engkau. Maka apa ni? Umar pun pegang tangan Abu Bakar, lalu bai'ah. Lepas pada tu orang lain pun bai'ah. Bai'ah selesai. Faqala qail, ada orang berkata, kamu telah membunuh Sa'ad bin Ubadah. Membunuh di sini bukan makna bunuh. Setengah-setengah orang tu dia ambil ni, dia kata lepas pada tu Sa'ad bin Ubadah ni mati kena bunuh kau sahabat je lah. Bila kau mati tu kemudian benar tu di zaman mana Sa'ad bin Ubadah mati? Di zaman pemerintahan Sayyidina Umar mati. Kalulah takut dia ni nak jadi pemimpin, takut apa-apanya moga dia tidak jadi pemimpin tu, pas bunuh buat gapo? Tak ada sebab tu kalau nak bunuh. Jadi kamu telah menggagalkan Sa'ad bin Ubadah, mana tidak berjaya, mana Sa'ad bin Ubadah. Umar berkata, qatalahullah, Allah telah menggagalkannya. Maknanya bukan kami menggagalkannya, tetapi Allah yang telah menggagalkannya. Yang ini mematikan, membunuh tu maknanya mati hujah lah kita kata. Seterusnya ni tak ada apa ni. Aisyah kata, tidak ada mana-mana khutbah, ucapan yang diucapkan oleh mereka berdua, yakni Abu Bakar dan Umar, melainkan Allah akan memberi munafaat dengannya, yakni kepada orang ramai. Sayyidina Umar ada juga bercakap sikit-sikit kepada orang tu, menakutkan orang. Sebab apa? Di antara mereka ada yang munafik ke apa? Sayyidina Umar kata dia ada peranan dia lah. Dengan sebab itu dia mengembalikan orang dengan ucapan dia tu. Abu Bakar pula menunjukkan kepada orang al-huda, petunjuk, dan memberitahu kepada mereka kebenaran yang mesti diturut, yang mesti diikut oleh mereka. Bila begitu kedua-dua mereka berucap, lepas pada itu selesai, habis balik, keluar dengan membaca wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul, habis ceritanya. Ada pun cerita siapa nak perang nak apa tu tak ada tu, itu tak betul tu cerita tu. Dibuat-buat saja. Takkanlah sekian ramai sahabat-sahabat itu dengan begini banyak hadis-hadis ni dia tidak tahu kedudukan Sayyidina Abu Bakar. Tak pernah sabar. Dia boleh selesai dengan mudah saja. Lepas tu ada pula yang menuduh pula macam golongan Syiah, dia tuduh, dia kata Sayyidina Abu Bakar cepat-cepat pergi tinggal. Ada pula tinggal jenazah Nabi tu, pergi nak bercara kepada masalah nak jadi pemimpin ni. Sebab apa? Dia bimbang tu, takut orang lain jadi. Itu tuduhan semata-mata. Seterusnya ni riwayat daripada Muhammad bin Al-Hanafiyah. Muhammad bin Al-Hanafiyah ni Muhammad bin Ali lah, anak Sayyidina Ali lah, tapi dia lebih terkenal dengan nama ibu dia, dikaitkan dengan ibu dia. Iaitu anak kepada Ali juga, Muhammad bin Al-Hanafiyah. Dia kata, saya berkata kepada ayah saya, siapakah orang yang paling baik selepas Nabi SAW? Ayah saya kata, yakni Ali, kata Abu Bakar. Qala qultu, kata Muhammad ni, saya tanya lagi, kemudian siapa? Dia kata Umar. Kata Muhammad bin Hanafiyah ni, saya takut, dia kata Uthman kalau saya tanya pula.
Saya pun terus kata, kemudian engkau? Dia pun kata, tidak, saya ni biasa ya, seperti ramai-ramai orang-orang lain. Itu merendah diri dia, merendah diri dia. Tapi dia tidak tanya. Dia tidak tanya, lepas tu siapa? Kalau tanya boleh jadilah dia sebut Uthman, kau siapa? Kau tak tahulah tu. Tapi bila anak dia kata engkau, kemudian engkau, dia kata saya ni biasa. Itu merendah diri dia. Bukan makna tak ada kedudukan Sayyidina Ali itu, tidak. Kedudukannya tinggi. Mengikut kita ahli sunnah wal jamaah, kelebihan sahabat-sahabat ni mengikut tertib jadi khalifah tu lah, mengikut tertib jadi khalifah tu lah. Jadi lepas pada Sayyidina Umar, Sayyidina Uthman, lepas pada tu Sayyidina Ali, mengikut tertib tu lah. Kelebihan. Seterusnya hadis lain pula, hadis daripada Aisyah. Sekat tu dah dulu malam ni.